Assalamualaikum. Saya Radin Nuraina Syafika binti Radin Azizan, nombor matrik 08 DPB 19F1076. Seterusnya, antara penyataan dan punca masalah yang terdapat di kawasan rumah saya ialah terdapat kerosakan lampu di bahagian bilik stor. Kerosakan ini mungkin berpunca daripada akibat-akibat tertentu seperti produk berkualiti rendah ataupun masalah dengan cara pemasangan. Seperti contoh, sambungan yang salah akan membawa kepada litar dan akan menyebabkan ia mudah terbakar dan rosak. Di samping itu, berikut adalah kaedah penyelesaian masalah. Yang pertama, lampu didapati tidak berfungsi. Sebelum itu, pastikan sambungan elektrik sudah ditutup terlebih dahulu untuk mengelakkan berlakunya lintar pintas. Seterusnya, penutup lampu dibuka. Ambil pemegang tiup, sambungkan wayar merah dan wayar hitam pada hujung perumah lubang yang tersedia. Selepas itu, pemasangan wayar dilakukan. Pasang cok dan ambil wayar penghidup yang terdiri daripada warna hijau, merah dan biru. Skru wayar berwarna hijau. Wayar berwarna biru pula pada penyambung, manakala wayar berwarna hitam dan merah pada skru cok. Kaedah yang seterusnya adalah lampu LED bersaiz bulat diganti kepada lampu LED bersaiz 4 segi tempat. Selesai pasang kesemua wayar di dalam lampu LED berbentuk 4 segi tempat ini, tutup dan skru bahagian sekelilingnya. Bingkai 4 segi tepat dipasang. Maka dengan itu, siaplah pemasangan lampu LED tersebut. Buka suis untuk menghidupkan lampu. Jika pemasangan dilakukan dengan betul, maka lampu akan menyala. Akhir sekali, lampu dapat berfungsi. Lampu di bilik stor dapat berfungsi seperti sedia kala. Seterusnya, etika semasa melakukan kerja terbahagi kepada dua, iaitu etika pemakaian dan juga etika peralatan. Dari segi etika pemakaian, penggunaan alat pelindung diri Personal Protective Equipment iaitu PPE adalah kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakaian daripada bahaya yang mungkin dihadapinya. Manakala daripada etika peralatan pula, supaya tahu kaedah penggunaan peralatan dan mesin sebelum menggunakannya. Selain itu, untuk memastikan peralatan dan mesin dalam keadaan yang selamat sebelum menggunakannya. Seterusnya, berikut adalah etika pemakaian yang sesuai. Dari segi pemakaian, ianya diperbuat daripada fabrik dan melindungi badan pemakai daripada benda-benda tajam, kasar dan juga berat. Seterusnya, sarung tangan. Ia diperbuat daripada kulit, fabrik atau getah. Digunakan untuk melindungi daripada haba, asid, benda-benda tajam, kasar dan juga berat. Yang seterusnya, goggle. Digunakan untuk melindungi mata. Pemilihan jenis goggle berdasarkan keselesaan pemakai dan jenis kerja yang dilakukan. Selain itu, penutup telinga. Ia menutup keseluruhan cuping atau lubang telinga. Ia bertujuan untuk mencegah kehilangan pendengaran. Akhir sekali, untuk etika pemakaian yang sesuai adalah kasut keselamatan. Ia bertujuan untuk melindungi bahagian kaki daripada benda tajam atau melindungi pemakai daripada tergelincir. Seterusnya, ia diperbuat daripada getah dan diperkukuhkan dengan logam. Seterusnya, bagi etika peralatan yang sesuai adalah kita hendaklah tahu kaedah penggunaan peralatan dan mesin sebelum menggunakannya. Seterusnya, pastikan peralatan dan mesin dalam keadaan yang selamat sebelum menggunakannya. Di samping itu juga, peralatan dan mesin perlu dibersihkan dan diletakkan semula ke tempat asal selepas menggunakannya. Akhir sekali, untuk etika peralatan yang sesuai adalah jangan biarkan peralatan bersepah di kawasan kerja dan juga lantai. Selain itu, pertimbangan yang diambil kira. Antara aspek yang diambil kira adalah pengurusan masa, kos dan juga kualiti. Kemampuan pengurusan masa
kos dan kualiti adalah titik penentu kejayaan projek. Tujuan pengurusan ketiga-tiga aspek ini adalah supaya projek dapat disiapkan pada atau sebelum masa yang dijangkakan. Kos pembinaan tidak melebihi peruntukan projek dan akhir sekali supaya memperolehi kualiti bangunan yang dijangka dan juga yang diharapkan. Seterusnya, pengurusan semua aspek di atas perlu memandingi pelbagai kemungkinan boleh berlaku dan menjejaskan prestasi pelaksanaan yang sukar dikawal seperti cuaca yang tidak menentu, bekalan bahan binaan bergantung kepada keadaan pasaran, kecekapan pengurusan dan hubungan pembekal dan juga majikan. Selain itu, keperluan tenaga buruh bergantung kepada permintaan dan juga tawaran. Selain itu, pertimbangan aspek lain yang juga boleh diambil kira adalah jenis bahan, aspek keselamatan dan juga nilai bahan. Seterusnya, antara kesimpulan yang diperolehi daripada pembelajaran ini adalah etika kerja dapat disimpulkan sebagai panduan tingkah laku yang diikuti oleh manusia yang mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan, khususnya di kalangan yang mementingkan agama di dalam kehidupan mereka. Tidak mengira negara, bangsa, agama telah menekan norma moral yang berlandaskan ketinggian akhlak mereka yang mengamalkannya. Etika seharusnya dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Dalam apa jua tindak tanduk, keberkesanan prinsip etika terletak pada individu itu sendiri. Tanpa disiplin diri dan kekuatan mental yang tinggi, seseorang itu tidak dapat mencapai tahap etika yang dikehendaki. Secara kesimpulannya, dapatlah kita simpulkan bahawa etika itu wujud dalam diri seseorang itu dengan adanya disiplin dan kekuatan diri individu itu sendiri. Kod-kod etika digunakan khususnya oleh badan-badan profesional sebagai asas untuk menyiasat sebarang penyelewengan ahli-ahlinya apabila terdapat sebarang aduan yang diterima. Oleh itu, kepentingan mengetahui etika dalam sesuatu pekerjaan adalah penting dan perkara ini adalah wajar untuk dipelajari oleh semua pelajar seperti kata pepatah, meluntur bulu biarlah dari rebungnya.